Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pada pertemuan kita yang lalu telah kita kupaskan beberapa perkara, antara lain telah kita bincangkan bersama bagaimana sekiranya seseorang itu mendirikan solat, dia menjadi imam, dan sekiranya berlaku sesuatu perkara sebagai contoh ketika imam terlupa sebahagian perkara telah kita kupaskan minggu yang lalu. Imam terlupa, kita boleh bagikan keterlupaan imam itu, adakah imam terlupa perkara-perkara rukun atau imam terlupa perkara-perkara sunat. Jadi kalau sekiranya imam terlupa perkara-perkara yang dikatakan sebagai rukun solat, maka imam kena pastikan dia menyempurnakan balik perkara yang dia terlupa tadi. Sebagai contoh, dia baru mendirikan solat 3 rakaat, lalu dia katakan terus duduk tasyahud akhir, sedangkan sepatutnya dia sempurnakan rakaat keempat, maka dia hendaklah berdiri rakaat keempat kerana dia tertinggal, dia terlupa. Kalau sekiranya imam selepas rakaat keempat, imam terus berdiri pergi rakaat kelima, imam terlupa, tak sengaja, maka imam kena terus duduk. Kerana tadi terlupa, memandangkan terlupa tidak batal solatnya. Akan tetapi apabila imam telah pun teringat, nescaya wajib dia menyempurnakan ataupun wajib dia memperbetulkan. Dia dah berdiri rakaat kelima, dia terlupa, maka dia terus kena gostan balik, kena duduk tasyahud akhir. Dia tidak boleh menambah, maksudnya dia tidak boleh menambah rukuknya, iktidalnya dan sebagainya. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah, perkara-perkara yang telah kita kupaskan sebelum ini. Belum on lagi. Baik. Boleh dengar tak? Apa saya dapat maklum balas minggu lalu mungkin suara berdengung ketika mereka-mereka ikut live Pasal dia mic dua dekat, mic dia jauh. Oh ni baik. Sekarang dah okey. Okey baik, insya-Allah. Jadi kalau kita lihat maklum balas daripada jemaah, kalau ada yang mengatakan tak dapat dengar ataupun berdengung, mungkin kita boleh perbetulkan insya-Allah. Demikian para jemaah perkara-perkara yang telah kita kupaskan minggu yang lalu. Minggu yang lalu juga telah kita bincangkan bersama, sekiranya katakan seseorang itu mendirikan solat, kemudian imam terbatal wuduknya atau sebagainya, maka mereka yang di belakang imam itu wajar seharusnya ke hadapan untuk menggantikan imam. Jadi imam sekiranya terbatal wuduk ataupun atas sebab-sebab tertentu, sebaiknya imam dapat memberitahu jemaah yang kat belakang. Pak Bilal katakan ada kat belakang muadzinnya, atau tak semestinya muadzin, tak semestinya Pak Bilal. Siapa pun kat belakang imam toleh, agak-agak dia rasa yang si fulan tu lebih wajar, lebih bersedia, lebih berilmu, maka dia katakan Ahmad maju ke depan gantikan imam. Pun boleh. Dia boleh berbicara atau dia boleh tarik salah seorang jemaah yang di belakang itu menjadi imam. Diperbolehkan. Itu pentingnya, seperti mana yang telah kita kupaskan minggu yang lalu, pentingnya untuk mereka-mereka yang berilmu berada di belakang imam. Tak boleh sebarangan lah. Ya? Jadi lepasnya kita akan kupaskan bagaimana berdirinya jemaah. Siapakah yang sewajarnya berdiri di belakang imam, bagaimanakah berdirinya jemaah kalau solat 2 orang, kalau solat 3 orang dan sebagainya. InsyaAllah akan kita kupaskan. Untuk perbincangan kita hari ini, kita meneruskan perbincangan di muka surat 36. Untuk pengetahuan jemaah, kita sedang bincangkan kitab Fiqh Sunnah dan kita telah sampai muka surat 36, perenggan X. Perenggan X berbunyi, seseorang yang dibenci menjadi imam kepada suatu masyarakat. Macam mana halnya? Baiklah katakan seseorang itu menjadi imam, tetapi jemaah benci pada dia. Kita kena lihat bencinya jemaah kepada itu kenapa? Kenapa jemaah benci dia? Jemaah, kita kena lihat pada jemaah, seseorang itu kadang-kala dalam menjalani kehidupan, kita kadang-kala menyayangi seseorang, kadang-kala kita membenci seseorang. Jadi dalam Islam kaedahnya, boleh tak kita sayang seseorang atau benci seseorang? Jawapannya boleh. Sebaiknya kita sayang seseorang
sayang kita kerana Allah. Benci kita pun kerana Allah. Sayang kita kepada seseorang kerana Allah. Apa maksudnya? Sebagai contoh, isteri sayang suami. Ada tak isteri tak sayang suami? Isteri sayang suami. Isteri sayang suami kerana Allah. Kita sayang ibu bapa kerana Allah. Sayang ibu bapa, sayang suami, sayang adik-beradik, sayang kawan sekalipun sebaiknya kerana Allah. Maksud kerana Allah tu apa? Pertama sekali, kita sayang kerana Allah Ta'ala menyuruh kita menyayangi. Kita mentaati kerana Allah Ta'ala menyuruh kita mentaati. Kita menghormati kerana Allah Ta'ala menyuruh kita menghormati. Jadi cinta kita, sayang kita, taat kita, hormat kita pada seseorang kerana Allah. For the sake of Allah, kerana mentaati perintah Allah. Jadi orang yang kita sayang ini, kalau dia buat maksiat, kita tak suka perbuatan dia pun kerana Allah. Kerana Allah Ta'ala benci ataupun murkai apa yang dia lakukan. Jadi nescaya dengan demikian, sayang seorang isteri kepada suami, sayang seorang suami kepada isteri dan sebagainya, tidak boleh sayang mutlak. Sayang kita kepadanya selagi mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi atau menuntut kita menyayangi seseorang. Kalau katakan, setakat berbincanglah, seorang suami dan seorang isteri, ya, kemudian pasangannya murtad, mensyirikkan Allah. Sayang kita pada dia, tetapi dia murtad, dia mensyirikkan Allah. Dia telah melakukan sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala sangat murkai. Maka sayang kita kepada pasangan kita tidak boleh melebihi sayang kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sayang dia, tetapi kita sayang Allah lebih daripada menyayangi dia. Nescaya bukan kata kita nak benci dia, kita benci kelakuan dia, tetapi memandangkan dia telah murtad, dia mensyirikkan Allah. Di sini kita lihat di zaman Nabi SAW, ada di antara para sahabat ketika mereka berjihad menentang, ada di antaranya menentang anaknya sendiri atau bapanya sendiri kerana menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saya suruh kita memerangi suami kita, isteri kita. Bukan saya suruh kita membenci suami kita, isteri kita. Bukan. Tetapi maksudnya kita sayang dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Konteks kita hari ini, Ustaz, kalau katakan pasangan kita telah murtad, jadi macam mana? Kalau dia telah murtad, itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masalahnya kalau dia ajak kita murtad bersama. Ini contoh. Jadi apabila seseorang manusia mengajak manusia yang lain melakukan maksiat yang terbesar, murtad katakan, di sini sayang kita kepada pasangan kita tidak boleh melebihi sayang kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf, lakum dinukum waliyadin. Tetapi kalau dia tak suruh kita murtad, kadang-kala kita ada pasangan yang kadang-kala tidak mendirikan solat, kadang-kala pasangan yang buat maksiat. Bukan kata kita nak menyerang dia, dakwahlah dengan dia, ajaklah dia dengan cara yang baik. Abang, sampai bila abang tak nak solat? Marilah kita solat sama-sama. Ni contoh. Abang, sampai bila abang nak minum arak? Sampai bila abang nak beli 4D saja? Sudahlah bang, taubatlah kepada Allah. Jadi maksudnya kita ajak dengan baik. Bukan kata kita nak kena memeranginya, bukan. Ini contoh para jemaah. Tetapi kita benci perbuatan dia tersebut. Kalau dia menyuruh kita buat maksiat, dia murtad, dia pun nak suruh kita buat murtad, kaidahnya la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tiada ketaatan untuk makhluk atas perkara-perkara maksiat kepada Khaliq, kepada yang Maha Mencipta. Tiada ketaatan kepada manusia atas perkara-perkara bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini contoh. Jadi dalam perkara ini kita katakan seseorang yang dibenci. Orang ni dibenci. Kenapa dibenci? Maksud dibenci yang diiktiraf dalam Islam
adalah benci kita kerana maksiat yang dilakukan. Kita tak boleh benci orang. Kenapa kau benci dia? Aku benci dia lah. Pasal apa? Dia asyik tukar kereta saja. Bencilah tengok. Dia tukar kereta, dulu tukar kereta baru, aku tukar kereta baru. Tu dia tukar kereta lain lagi, aku tukar kereta lain. Sekarang dia tukar kereta baru lagi. Sampai bila? Ini bukan benci kerana Allah, ni kerana nafsu. Tak boleh. Iri hati. Kenapa kau benci dia? Pasal dia handsome lah. Jadi kalau benci dah tengok, atau kenapa kau benci dia? Pasal dia cantik, manis. Dia pergi mana-mana orang suka. Bencilah. Ini benci yang tak diiktiraf. Itu kerana iri hati, kerana nafsu. Tidak boleh pada jemaah. Kita suka seseorang kerana Allah. Kenapa kau suka dia? Pasal tengok dia tenang hati. Tengok dia dapat menambahkan ketaatan kepada Allah. Tengok dia amal perbuatan dia suka buat baik pada orang. Dia suka beramal. Dia solat malam, qiyamul lail, masya-Allah. Suka tengok budak ni. Ini contohlah. Suka kerana Allah. Okey? Benci kerana Allah pasal dia buat maksiat. Tak boleh suka pasal apa kau suka ni? Pasal dia handsome betul. Siang malam terbayang-bayang. Malam-malam nak tidur tengok handphone, tengok muka dia. Itu kerana nafsu, tak boleh ya. Itu gila bayang. Baik. Jadi masalah di sini adalah kalau imam itu dibenci. Imam itu dibenci kerana apa? Kita kena tengok. Kalau imam dibenci tak ada sebab, awak punya pasal awak nak benci sendiri, tak diiktiraf. Tetapi imam dibenci atas sebab-sebab tertentu. Baik. Terdapat banyak hadis yang melarang seseorang untuk menjadi imam solat kepada sesuatu masyarakat kerana mereka membencinya. Jadi kerana membencinya, imam ni, siapa imam tadi? Menyampah betul lah di muka dia ni. Okeylah. Larangan di sini bermaksud kebencian yang sememangnya dibolehkan memiliki sebab-sebab keagamaan. Seperti yang saya katakanlah, benci apa juga hal, boleh ke tak boleh? Boleh dengan sebab-sebab yang dibenarkan syariat. Sebab-sebab yang tak dibenarkan syariat tak diiktiraf kebencian tersebut. Kita benci orang ni pasal dia jual agama. Contoh, dia tidak memperjuangkan maslahah orang-orang di bawahnya. Dia guru besar tetapi tak menjalankan tanggungjawab. Dia pemimpin tapi makan rasuah. Benci. Ini contohlah ya. Dibolehkan dengan sebab-sebab keagamaan, bukan kebencian yang bersifat peribadi. Telah kita kupaskan tadi. Tetapi kalau betul-betul ada imam itu dibenci, maka ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Rasulullah SAW sabdanya, "Thalathatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran." Ada 3 golongan yang solatnya tidak terangkat, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Terdapat 3 golongan di mana solat mereka itu tidak dinaikkan sejengkal pun daripada kepala mereka. Siapakah 3 golongan tersebut? Rajulun amal qauman wa hum lahu karihun. Pertama sekali, yakni seorang yang menjadi imam kepada kaumnya sedangkan mereka membencinya. Ini golongan pertama. Wa mura'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Seorang perempuan yang bermalam sedangkan suaminya murka kepadanya. Dan yang ketiga, wa ikhwani mutasaliman, yakni 2 orang bersaudara yang selalu bertengkar. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah. Daripada hadis ini ada 3 golongan yang solatnya tidak terangkat, yang solatnya tidak diterima. Siapa pertama? Seorang lelaki yang dibenci oleh masyarakat, oleh kaumnya untuk dia menjadi imam. Ingat, benci di sini bukan pasal handsome dia ke tak handsome dia atau sebagainya, tetapi contohnya pasal dia takabur. Lelaki ni dia asyik nak ke depan saja. Imam dia datang, imam letak tepi. Awak duduk tepi. Saya nak menjadi imam. Ini contohlah. Jadi Allah mengada-ngada sangat. Contoh takabur atau sebagainya. Jadi dia ni dibenci, solat ni tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
sebagai contoh. Jadi hadis ini 3 golongan. Jadi kita kena pelihara jangan sampai terjadi 3 golongan tersebut. Pertama, siapa yang solatnya tidak diterima, tidak diangkat walau sejengkal. Yakni seorang lelaki yang mengimamkan masyarakatnya sedang masyarakatnya benci dia menjadi imam. Siapakah golongan kedua? Golongan kedua siapa? Ya? Seorang isteri yang bermalam sedangkan suami murka kepadanya. Para jemaah yang dirahmati Allah, kena berhati-hati bagi kaum muslimat. Kadang-kala tanpa kita sedari, kita gairah. Tanpa kita sedari, kita melukai suami kita, melukakan perasaan suami kita. Maksudnya sebagai seorang isteri kadang-kala kita gunakan kata-kata yang memperli suami. Sudahlah bang, kalau rumah ni saya tak beli pun abang tak ada tempat tinggal lah. Astagfirullahaladzim. Sudahlah bang, abang nak pergi kerja pun saya yang kasih duit. Suami terpaksa sabar, diam. Pasal isteri gaji lebih besar daripada suami. Pasal suami menumpang rumah isteri. Contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Atau kadang-kala suami nak mendekati isteri, nak meniduri isteri. Isteri sudahlah bang, tak habis-habis, penatlah. Suami terpaksa bersabar. Kadang-kala murka. Contoh, kadang-kala suami baru nak mendekati, isteri pun action tidur. Dah tidur isteri aku. Rupanya dalam hati dia tutup mata sengaja. Lalu suami terpaksa bersabar. Masalahnya di sini, si suami ada isterinya yang halal, tetapi isterinya yang halal tadi melarang, menghalang. Besok suaminya pergi kerja, ada yang tak halal di luar. Suami bersabar 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan. Kadang-kala suami juga manusia biasa, berlaku perkara-perkara yang tak diingini disebabkan isteri yang tidak mau melayani suami. Ini contoh para jemaah ya. Jadi maksudnya apa juga kaedah, apa juga hal, cuba hati-hati jangan sampai suami murka. Ya. Yalah, tapi ustaz kadang-kadang suami pun kena berpada-pada jugalah. Yalah betul, tak dinafikan. Suami pun kena berpada-pada. Tak dinafikan suami pun perlu jaga hati isteri. Tak dinafikan suami pun perlu jadi seorang yang romantik, yang penyayang. Tak dinafikan semua. Namun perbincangan di sini, jangan sampai suami murka, nanti bimbang-bimbang kita tidur dalam kemurkaan suami, kita nak solat malam semua sia-sia. Kerana solat malam kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita itu bermalam sedangkan suami murka kepadanya. Wa mura'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Seorang wanita yang bermalam sedangkan suaminya murka kepadanya. Dan satu lagi golongan, dua bersaudara yang seringkali bertengkar. Jadi dalam Islam kita tidak boleh asyik berselisih, bergaduh, terutama sekali bersama saudara-saudara kita. Baik para jemaah yang dirahmati Allah. Dari Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain pula, salasatun la yaqbalullahu minhum salatan. 3 golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak terima solat mereka. Siapakah mereka? Man taqaddam qauman wa hum lahu karihun. Seseorang yang menjadi imam kepada satu kaum sedangkan mereka membencinya. Man taqaddam qauman. Kalau ada sebagian terjemah dikatakan man taqaddam qauman, itu dia maksudnya nak mengedepankan dirinya. Orang belum pilih dia, belum pelawar dia, saya nak ke depan, saya nak jadi imam. Ini contohlah. Jadi dia datang ke masjid, kat surau ke apa, nak dalam hari ini imam tak datang lah. Biar aku dapat jadi imam. Nak imam lambat lah. Imam baru sampai kat depan pintu gate, cepat-cepat, solat. Biar imam lambat, biar aku nak jadi imam. Dia nak ke depan. Jadi kita kena hati-hati, jangan sampai kita tergolong bersama golongan orang sedemikian. Warajul ata salata dibaran. Dan
Seorang yang biasa mengerjakan solat sesudah habis waktunya. Seringkali tunaikan solat habis waktu. Kalau tunaikan solat habis waktu sekali-sekala dimaafkan. Tetapi bukan seringkali, bukan hari-hari. Asar pukul berapa? Sekarang asar pukul berapa? 4.10 minit. Jadi dulu 4.30, 4.25 baru dia berwuduk. Jadi kalau asar 4.10, 4.7 minit baru masuk berwuduk. Selagi mana tak dekat habis waktu, selagi itu dia tak berwuduk. Jadi kita jangan jadi seperti golongan orang-orang yang sedemikian. Warajulun i'tabada muharrar. Dan orang yang memperhambakan hamba sahaya yang telah dimerdekakan. Ya. Baiklah para jemaah, sekarang pun tak ada hamba sahaya. Namun maksudnya kita jangan jadikan orang merdeka itu sebagai hamba sahaya kita. Hamba sahaya ni, apa maksud hamba sahaya? Di zaman Nabi bukan zaman Nabi lah, di zaman jahiliah, hamba sahaya tu orang yang boleh dijual beli. Nak tahu cerita hamba sahaya? Contohnya macam mana? Tengok cerita Piramli. 2 dirham, 3 dirham boleh jual beli. Kemudian orang tu dia macam komoditi lah. Orang pergi pasar, dia jual, okey baik saya beli awak, tolong awak urut badan saya. Jadi sama ada kita nak jadikan dia orang yang tukang angkat barang ke, orang yang tukang bersawah padi ke, tapi dia ni hamba yang kita boleh beli. Pasal dia hamba, kita beli, kemudian kita boleh jual. Orang offer lebih tinggi, harga kita jual. Islam membenteras hamba, penghambaan. Di zaman itu kalau kita tinggal di zaman tersebut, kita pergi pasar ataupun ada hamba dimiliki orang, kalau hamba tu orang Islam, berapa kau nak jual hamba kau ni? Aku nak jual $50,000 lah contoh. Baik, aku beli $50,000. Dah jadi kita punya. Once dah jadi kita punya, aku bebaskan kau. Ini yang dikatakan membebaskan hamba sahaya. Sebahagian perkara-perkara kafarah kan, kalau kita lakukan sesuatu perkara, sebagai contoh kita melanggar sumpah ataupun kita melakukan jimat di siang hari bulan Ramadan, antara kafarahnya kena bebaskan hamba sahaya. Kalau kita hidup di zaman yang ada hamba sahaya, kalau kita ada hamba sahaya, kita buat satu silap di sini, nak kena bebaskan hamba sahaya, kena bebaskan salah seorang di antara hamba-hamba sahaya kita. Ataupun kalau kita ada wang ringgit, kita beli hamba sahaya, kita bebaskan dia. Ini kalau zaman jahiliah yang ada hamba sahaya. Sekarang dah tak ada hamba sahaya. Jadi walaupun kita dah tak ada hamba sahaya, kita kena ingat, walaupun hakikatnya tak ada hamba sahaya, tetapi secara tak langsung, kadang-kala kita ni buat seseorang itu macam hamba sahaya kita. Kalau kita ada pembantu rumah, ingat itu hanya pembantu rumah yang membantu kita, bukan hamba sahaya kita. Kalau kita ada pekerja, ingat itu petugas pekerja kita, bukan hamba sahaya kita. Kalau kita jaga anak angkat, adik angkat atau sebagainya, ingat itu bukan hamba sahaya kita. Kalau kita ada kawan menumpang rumah kita pasal dia tak ada tempat, ingat itu bukan hamba sahaya. Itu tetap seorang insan. Ini contoh, kita kena jaga baik-baik dalam perkara ini. Kalau kita treat seseorang itu macam hamba, bimbang-bimbang, walaupun tak ada hamba sahaya, kita tergolong bersama golongan orang-orang yang dikecam di sini. Jadi kita kena berhati-hati. Di sebahagian negara mereka treat ataupun mereka anggap pembantu rumah mereka tu seperti hamba sahaya. Kalau hukum hamba sahaya tu boleh dijual beli, bahkan maaf kata seseorang tuan dia tu boleh meniduri hamba sahayanya tadi. Di sebahagian negara-negara kadang-kadang saya dengar mereka treat pembantu rumah tu macam hamba sahaya, sampai ada di antara mereka yang meniduri hamba sahaya mereka kerana meniduri pembantu rumahnya dianggap macam hamba sahaya. Ini contoh. Itu satu kesilapan. Imam Tirmizi berkata di dalam bab ini,
ditambah lagi, sekumpulan ulama menganggap makruh seseorang yang dibenci oleh masyarakatnya menjadi imam kepada mereka. Tetapi apabila orang yang dibenci itu bukan orang yang zalim, maka dosanya dibebankan ke atas mereka yang membencinya. Ini telah saya sebutkan lah. Maksudnya, kita nak benci seseorang perlu dengan sebab yang boleh diterima. Kalau kita benci seseorang bukan sebab yang boleh diterima, orang tu tak bersalah, kita yang bersalah. Tetapi contohlah ya, ni sesebuah masyarakat, kemudian ada tok penghulu atau ada ketua-ketua di situ yang nak jadi imam, sedangkan dia seorang yang zalim, dia jangan jadi imam lah. Kerana dia jadi imam pun orang akan membenci kerana kezaliman orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jadi secara ringkas di dalam perbincangan ini, kita kena berhati-hati. Kadang-kadang tanpa kita sedari, kalau kita suka macam nak ke depan, nak menjadi imam, pasal nak nama atau nak pangkat atau pasal nak kepujian orang, bimbang-bimbang kita termasuk dalam golongan hadis-hadis yang telah disebutkan tadi. Jadi kita janganlah sedemikian. Sebaiknya kita bertawaduk, kita merendah diri. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Y, A, B, C, D, F, G, H, X sampai R, S, T, U, V, W, X, Y. Sampai Z tak? Y ni last lah ya, alhamdulillah. Baik, perkara seterusnya, tempat berdiri imam dan makmum. Baik. Apabila kita solat berjemaah, macam mana nak berdiri imam dan makmum? Imam dan makmum itu kalau kita lihat kadang-kala imam seorang. Imam seorang lah Kadang-kala makmum seorang. Kadang-kala makmum dua orang. Kadang-kala makmum ramai. Makmum lelaki seorang, makmum perempuan dua orang. Makmum lelaki dua orang, makmum perempuan seorang. Suami isteri solat. Macam mana berdiri mereka akan kita kupaskan. Baik. Dan adakah kanak-kanak perlu berdiri di belakang? Boleh tak kanak-kanak berdiri di saf pertama ke kedua? Apatah lagi di zaman kita hari ini akan kita bincangkan. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah. Satu orang makmum atau lebih. Jadi apabila kita bincangkan berdirinya imam dan makmum, kita lihat. Kalau senarionya satu orang makmum atau lebih, di mana makmum harus berdiri? Apabila makmum bersendirian, disunatkan berdiri di sebelah kanan imam. Jika makmum terdiri dari dua orang atau lebih, disunatkan berdiri di sebelah belakangnya. Dalil adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu, akan kita bincangkan. Jadi di sini pada jemaah, kita katakan golongan lelaki. Kalau makmum seorang, ini imam, ini makmum. Ya. Jadi makmum berdiri sebelah kanan. Okey, supaya tidak confuse, ini imam, ini makmum. Ya, ada pen tak? Kalau seorang imam, makmum. Makmum berdiri di belakang imam, agak-agak kalau contoh lain, kita letak kaki imam. Ini kaki imam. Makmum berdiri di sebelah kanan, ini kaki makmum. Dan bukan seperti imam di sini, makmum di sini. Ini kadang-kadang kita keliru. Kita sangkakan jemaah lelaki makmum kena berdiri dua orang tu, maka dia ikut sejarah. Sejarah supaya gini dan diri kaki di sini, kaki di sini. Ini kita berjauhan. Jadi afdalnya adalah cara begini, di mana makmum lelaki berdiri di belakang imam sedikit ke belakang. Dan berdirinya mestilah sebelah kanan dan bukan sebelah kiri. Kerana pernah satu ketika sahabat mendirikan solat dan berdiri di sebelah kiri Nabi SAW, lalu Rasulullah SAW mengambilnya lalu pindahkan tempatnya. Akan kita baca nanti.
Hadis Jabir radhiyallahu anhu katanya, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalliya faji'tu faqumtu ala yasarihi. Baik, Jabir menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk mengerjakan solat. Lalu aku pun datang lalu berdiri di sebelah kiri baginda. Jadi Jabir lalu solat berdiri di kiri baginda sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha bi yadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menarik tanganku dan mengheretku sehingga aku berada di tangannya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalaulah boleh solat seorang makmum itu berdiri di sebelah kiri, Nabi tak akan ganggu. Tetapi Jabir berdiri di sebelah kiri Nabi, satu kesilapan, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tarik tangan Jabir supaya beliau ini berdiri di kanan, sebelah kanan Nabi, yakni sebelah kanan imam. Sehingga aku berada di sebelah kanannya. Kemudian datang Jabir bin Sakhar, orang lain lagi, dan berdiri di sebelah kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas baginda pun menarik tangan dan mendorong kami sehingga kami berdiri tepat di belakang baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau solat sendirian berdiri di sebelah kanan. Kalau dah ramai itu, maka hendaklah jemaah itu buat saf di belakang. Jadi imam di depan, jemaah di belakang. Kalau dah dua orang, imam di sini, maka makmum di sini. Kalau dah dua orang atau lebih, mulakan sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau contohlah ya, kalau contoh nak tunaikan solat, imam seorang diri, okey, kemudian makmum berdua, okey, katakan sejadah. Buat begitu. Jadi kalau kita beli sejadah lebar, kita satu sejadah itu kalau besar, imam boleh diri di sini, makmum boleh ke belakang. Kalau sejadah besar. Kalau sejadah seorang satu sejadah, kita boleh buat begini. Kalau sekiranya kita rasa agak berjauhan, kita tak perlu ikut sejadah lah. Sejadah ni hanya untuk alasan. Sejadah yang nombor 2 ni, katakan kita nak tunaikan solat, kita boleh letak overlap. Jadi dia berdiri di sini, kita berdiri di sini. Solat 2 orang. Dia nampak tak? Ya? Okay. Kemudian selepas kita solat 2 orang, kalau ada orang ketiga datang, dia berdiri di belakang imam. Kemudian yang jemaah, yang first jemaah ni, dia pun go stand. Dia pergi ke belakang. Ya, dia pergi ke belakang. Demikian para jemaah. Ada beberapa perkara yang harus kita lihat. Ketika Jabir datang mendirikan solat bersama Nabi SAW, ketika Jabir datang tunaikan solat bersama Nabi SAW, Jabir datang sebelah kiri. Berdiri di sebelah kiri Nabi SAW. Lalu Nabi tarik tangan Jabir, letakkan ke sebelah kanan. Ada beberapa pengajaran. Antara pengajarannya adalah ketika Jabir berdiri di sebelah kiri, Nabi pun tarik tangan Jabir, Nabi bergerak. Nabi bergerak. Agak-agak Nabi bergerak tu lebih daripada 3 kali atau tidak? Ada tak disebutkan Nabi bergerak 1, perlahan stop 2? Tidak disebutkan. Ini perkara penting nanti akan untuk kita kupaskan, di mana ada pendapat ulama bahawasanya pergerakan 3 kali itu yang dikatakan batal solat adalah pergerakan banyak yang tak ada kena-mengena dengan solat. Tetapi kalau pergerakan itu memang diperlukan, maka dimaafkan untuk dia bergerak untuk sebagai contoh ada maslahah.
Di sini Nabi SAW bergerak tarik tangan Jabir daripada kiri ke kanan Nabi SAW dan tidak dikatakan batal. Akan kita kupaskan nanti antara perkara-perkara yang membatalkan solat dan dah baca kan dulu kan? Perkara-perkara yang membatalkan solat. Di mana kita dah mengetahui bahawasanya yang ada yang dikatakan pergerakan yang membatalkan solat 3 kali itu hanyalah salah satu pendapat yang dikatakan batal solat. Tetapi jumlah 3 kali itu dikatakan 3 kerana 3 itu jamak. Namun demikian telah kita kupaskan pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu, kalau kita bergerak sebenarnya lebih daripada 3 kali, kalau di situ ada keperluan dan maslahah, sebenarnya tidak batal solat kita. Begitu juga hal orang yang ini. Ketika dia solat, datang jemaah yang kedua, lalu dia terpaksa bostan. Mundur ke belakang. Kalau dia bergerak lebih daripada 3 kali pun tidak dikira batal solatnya, kerana di sini ada maslahah untuk dia memperbetulkan saf. Ada pengajaran yang lain. Pengajaran yang lain daripada hadis ini adalah Nabi SAW sedang solat. Kemudian Jabir datang. Jabir tidak tahu Jabir pergi ke sebelah kiri Nabi SAW. Lalu Jabir tunaikan solat. Nokta. Kita analyse. Ada tak dalam hadis menyebutkan bahawasanya ketika Jabir radhiyallahu anhu datang join solat berjemaah bersama Nabi, ada tak Jabir tepuk bahu Nabi SAW? Tak disebutkan. Kerana tak menjadi satu sunnah seperti mana setelah saya sebutkan minggu lalu, bukanlah satu sunnah seseorang yang nak tunaikan solat berjemaah tap bahunya imam atau tepuk bahunya imam untuk beritahu. Tak. Jadi seperti mana telah kita kupaskan minggu yang lalu, kalau kita nak solat berjemaah, imam sedang solat, katakan seseorang sedang solat, kita nak jadikan dia imam, kita terus berdiri di sebelah kanan beliau, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Terus solat berjemaah diperbolehkan. Dan itu yang dilakukan oleh Jabir, dan ketika itu Jabir tersilap, Rasulullah memperbetulkan tempat berdirinya Jabir. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jika seorang perempuan menghadiri solat berjemaah, hendaklah berdiri seorang diri di belakang kaum lelaki dan tidak wajar berdiri sejajar dengan mereka. Tetapi jika berdiri sejajar dengan saf kaum lelaki, namun solatnya tetap sah. Demikianlah pendapat jumhur ulama. Anas telah berkata, "Solaitu ana wa yatimu fil baitina." Aku pernah mengerjakan solat di rumah dengan salah seorang anak yatim di belakang di belakang khalfan Nabi SAW. Di rumahnya di belakang Nabi SAW. Sedangkan ibuku wa ummi Sulaim khalfana. Sedangkan ibunya dan Ummu Sulaim di belakang kami. Baik. Dalam riwayat yang lain disebutkan, lalu aku disuruh membuat saf dengan anak yatim itu di belakang Nabi SAW, sedangkan ibuku berada di belakang kami. Jadi maksudnya, kalau sekiranya di sana ada jemaah wanita, baik, kalau ada jemaah wanita, di mana jemaah wanita itu hendak berdiri, kita lihat, kalau sekiranya seorang imam lelaki, okey, seorang imam lelaki dengan seorang jemaah, satu lelaki, dia diri di sini. Kemudian ada saf perempuan. Saf perempuan berdiri di belakang. Kalau sekiranya ramai jemaah lelaki, seperti mana yang kita lakukan, jemaah lelaki berdiri di belakang imam, kemudian jemaah perempuan di belakang jemaah lelaki. Ini yang terafdal. Namun kalau katakan jemaah perempuan ini tak berdiri di belakang jemaah lelaki, akan tetapi mereka berdiri
sejajar dengan saf. Boleh ke tidak? Makro hukumnya cuma saf. Yang penting jemaah jangan berdiri di depan imam. Selagi mana jemaah tak berdiri di belakang, tak berdiri di depan imam, hukumnya tetap sah, cuma makro. Makro kena tak ikut urutan. Maka dengan demikian, kita dah tahu begini kan? Akan tetapi katakan di sebahagian tempat disebabkan masjid, desain masjid atau sebagainya, imam solat di sini, kemudian jemaah lelaki solat di belakang imam. Masjid kecil atau tak ramai orang, mereka letak tirai. Mereka letak tirai, jemaah perempuan di belakang. Diperbolehkan. Sebaiknya kalau ada tirai, sebaiknya kalau dapat buat beginilah. Jemaah perempuan di belakang jemaah lelaki di balik tirai. Tetapi kalau penuh sesak, jemaah perempuan lebih ramai sampai kat depan, bahkan kalau sampai jemaah perempuan berada di hadapan jemaah lelaki, sah atau tidak? Sah. Cuma makruh. Afdalnya jemaah perempuan berada di belakang jemaah lelaki, cuma for the sake of discussion, untuk perbincangan. Kalau jemaah lelaki perempuan berada di hadapan jemaah lelaki, makruh, tetapi tetap sah. Tok Sah kata demikian, katakan atas sebab-sebab tertentu jemaah perempuan berada bercampuran jemaah lelaki. Kenapa? Berlaku begini. Ini jemaah imam. Kemudian jemaah lelaki. Jemaah lelaki. Jemaah lelaki dah habis. Memandangkan jemaah lelaki dah habis bersama jemaah lelaki. Contohlah. Yang perempuan datang, perempuan pun solat belakang lelaki. Betul tak? Alhamdulillah. Perempuan makin ramai solat. Contoh. Jadi perempuan makin ramai dan perempuan makin ramai solat. Alhamdulillah. Kemudian datang pula jemaah lelaki yang lain. Jemaah lelaki yang lain datang buat saf di sini. Bagaikan bercampur aduk. Bercampur aduk demikian makruh. Tetapi sah tak? Sah. Katakan lelaki kat sini pula, pasal dah tak ada tempat. Bahkan ada yang memandangkan dah penuh, lelaki datang satu pas lagi datang. Ini apa ni perempuan? Perempuan tengah-tengah pula. Sah. Kerana dalam keadaan sebegini, bukan sengaja. Kalau kita lebih awal semua datang sama-sama, boleh kita pisahkan lelaki depan, perempuan belakang. Maka dengan demikian terjawab persoalan perbincangan solat di Masjidil Haram. Kadang-kadang orang tu bertanya, Ustaz, saya berada di Masjidil Haram, saya sedang solat, kat depan saya jemaah perempuan. Saya sedang solat, jemaah perempuan satu saf. Maka ini perbincangan telah kita kupaskan. Makruh kalau kita lakukan dengan sengaja atau memang tak, kalau kita tidak melakukan sesuatu namun solatnya sah. Cuma di Masjidil Haram mungkin kerana keadaan yang tak dapat terkawal, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Taala tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Namun tetap kena lakukan sesuatu. Sebab tu di Masjidil Haram sekarang, walaupun kita katakan di Masjidil Haram 10 minit sebelum azan, tetapi yang selalu pergi situ, selalu pergi umrah atau haji atau sebagainya, 10 minit sebelum azan, 15 minit pegawai kat sana silakan perempuan suruh keluar supaya pergi tempat khas untuk kaum muslimat. Jadi kalau di Masjidil Haram tu, kalau kita lihat, jadi walaupun dikatakan demikian, namun mereka tetap usaha untuk pastikan supaya tidak ada percampuran. Maka Kaabah di sini katakan kaum muslimin akan tunaikan solat dikelilingi Kaabah. Kemudian di kawasan sini ada khas untuk kaum muslimat, contoh. Perasan tak? Jadi ada kaum muslimat solat di sini. Kaum muslimin solat tetap tidak bercampur aduk. Cuma perbincangan yang kaum muslimat solat di kawasan sini, kemudian sini lelaki, seolah-olah satu saf, tetapi tetap ada tempat-tempat khas.
dimaafkan. Ya? Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita kat Singapura katakan, sebenarnya kalau kat Singapura, walaupun kita bergantung pada tempat lah, masjid atau sebagainya, kalau kita pergi masjid Darul Aman atau kita pergi masjid pasti kita sendirilah. Imam kat depan. Imam kat depan masjid mana ya? Imam kat depan. Di sini jemaah. Tingkat 1. Memandangkan tingkat 2 telah ke depan, tanpa kita sedari, ini kalau tingkat 2 kaum muslimat dah berdiri sama saf dengan lelaki. Betul kan? Kenapa kita buat demikian? Tetap yang penting kita dapat memisahkannya. Paling afdal muslimat di belakang. Tetapi kerana keterbatasan tempat, maka ianya dimaafkan. Baik. Hendaklah imam berdiri tepat di posisi tengah, manakala ulama dan cerdik pandai pula dikehendaki berdiri di bahagian saf pertama belakang imam. Afdalnya. Jadi kalau sekiranya kita tunaikan solat berjemaah, sebaiknya mereka-mereka yang berilmu solat di belakang imam. Kenapa? Supaya kalau sekiranya berlaku sesuatu di mana imam terbatal atau sebagainya, setidak-tidaknya mereka tahu untuk ke depan, tahu untuk memperbetulkan atau sebagainya. Jadi itu antara sebab dan tujuan sebaiknya mereka-mereka yang berilmu berada di belakang imam. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah bahawasanya Nabi SAW telah bersabda, "Wasitul imam wasuddul khalal." Tempatkanlah imam di posisi tengah, di bahagian tengah, dan isilah sila-sila saf yang masih kosong. Iaitu untuk rapatkan saf. Saf-saf yang kosong kalau ada, kita masukkan. Tetapi sekarang zaman COVID ni, imam tak boleh suruh demikianlah. Pasal memang kita jaga jarak keselamatan so-called ya. Dari Ibnu Mas'ud bahawasanya Nabi SAW bersabda, "Hendaklah golongan ulama dan cerdik pandai berdiri di sebelah belakangku. Selanjutnya orang-orang yang hampir sama dengan mereka. Kemudian yang hampir menyamai mereka. Janganlah kamu sekali-kali membuat kekecohan seperti di tengah-tengah pasar." Jadi maksudnya baginda lebih suka kalau maksud ulama ini orang yang berilmu lah. Mereka-mereka yang berilmu berada di belakang Nabi SAW. Bukan kita memilih, bukan kata ni apa nak memilih-milih orang untuk belakang imam, bukan. Tujuannya imam kadang-kala terlupa, imam kadang-kala buat silap, kadang-kala imam jadi biar orang yang berilmu. Namun alhamdulillah hari ini masyarakat kita secara umum berilmulah, bukan kata jahil. Maksud jahil tu kalau dimaksudkan di sini adalah orang yang tak tahu hukum langsung. Tak tahu rakaat berapa, tak tahu berapa rakaat, tak tahu imam salah betul. Jadi kalau awak dah tak tahu serba sedemikian, berdiri di belakang imam, imam kalau silap pun awak tak dapat menegur, imam kalau batal macam mana awak nak maju ke hadapan. Jadi setidaknya orang yang mengetahui perkara-perkara asas di dalam hukum, terutama dalam hukum masalah solat berjemaah dan sebagainya. Dari Anas katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yalihul al-muhajirun wal ansar liyakhudhu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat gembira jika didampingi oleh kaum muhajirin dan ansar, supaya mereka dapat mengambil pelajaran daripadanya dari jarak yang lebih dekat. Ya? Jadi Rasulullah sukalah kalau sekiranya para sahabat bersama-sama baginda sallallahu alaihi wasallam daripada golongan muhajirun dan ansar. Siapa yang dikatakan muhajirun? Siapa yang dikatakan sebagai ansar?
Muhajirun adalah orang-orang yang berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Ini yang dikatakan sebagai muhajirun. Datang daripada perkataan hajara, hijrah. Mereka berhijrah daripada Mekah, tinggalkan kota mereka, rumah tangga mereka, harta benda mereka, hijrah. Hijrah mereka bukan seperti hijrah kita. Hijrah kita siapkan pakaian, kita siapkan ensure tempat yang kita nak hijrah, rumah dah beli, aircon, perkakas semua dah komplit, duit bawa. Ini kita yang hijrah. Kalau kita nak berpindah atau nak bermusafir atau nak hijrah, nak migrate, kita buat demikian. Para sahabat hijrah bukan demikian. Para sahabat hijrah tinggalkan segala-galanya. Harta mereka, rumah mereka, semua tinggalkan sehelai sepinggang. Pergi tawakal Allah, berhijrah kerana Allah. Daripada tempat di mana mereka tidak dapat menghidupkan, menyebarkan syiar Islam, berhijrah ke Madinah. Sebab itu dikatakan mereka itu muhajirun. Apabila mereka sampai ke Madinah, orang Madinah orangnya lembut secara lumrah. Kalau hari ini pun kita bezakan orang Madinah dengan orang Mekah, beza. Orang Mekah kasar sikit. Orang Madinah lain, lembut sedikit. Ya. Orang Madinah tu mereka sambut kedatangan para sahabat yang berhijrah. Saudara-saudara mereka. Mereka pun membantu saudara-saudara mereka. Sebab tu mereka disebutkan Al-Ansar. Ansar tu adalah pembantu. Mereka membantu. Jadi orang-orang yang membantu agama Allah. Man ansarullah. Siapakah para pembantu, pembela agama Allah. Ya. Jadi golongan Ansar, mereka yang berada di Madinah, mereka tahu inilah saudara-saudara mereka tinggalkan sehelai sepinggang, berhijrah semata-mata kerana Allah, sampai di Madinah, mereka tak ada apa-apa harta. Ada di antara para sahabat katakan, aku ada 2 taman, ambil kau satu, aku satu. Aku ada 2 isteri, pilih masa satu kau nak, aku ceraikan, kau kahwin dengan dia. Aku ada sekian harta, ambil sekian-sekian. Subhanallah. Demikian pengorbanan mereka-mereka tersebut. Golongan Ansar. Jadi inilah dia dua golongan yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat suka kalau mereka-mereka itu berada di sisi baginda sallallahu alaihi wasallam. Tujuan mengutamakan golongan ulama dan cerdik pandai. Penulis mengatakan, berada di saf pertama supaya mereka dapat mengingatkan dan menegur imam apabila terjadi kesilapan atau menggantikannya sebagai imam jika perlu. Baik, nokta ketiga. Kita dah tahu mana lelaki, mana perempuan. Mana kanak-kanak agak-agak? Kanak-kanak ke mana? Ya? Belakang perempuan ke belakang lelaki? Kanak-kanak lelaki? Saya nak tanya. Imam di sini. Okay? Semua tak ada kata ini. Imam di sini. Lelaki. Perempuan. Okay? Lelaki, perempuan. Kanak-kanak lelaki di mana? Ya? Sini. Ini kanak-kanak lelaki. Okey, kanak-kanak perempuan? Belakang perempuan. Ini. Betul. Kalau kita kat Masjidil Haram macam mana? Awak orang lelaki, kanak-kanak lelaki kita tahu situ ya. Lepas solat dapat jumpa tak dapat jumpa. Total kata di Masjidil Haram. Kalau kita solat katakan solat Jumaat, bukan musim Covid lah. Okay. Nak kat mana nak kanak-kanak ni? Kalau kat belakang masjid dah penuh dengan lelaki pun. Betul. Jadi di sini sebenarnya memang dalam mazhab Syafi'i dikatakan paling afdal imam lelaki dewasa, kanak-kanak lelaki. Kemudian bukan di sini. Kanak-kanak perempuan.
kemudian perempuan dewasa. Jadi maksudnya saf lelaki paling baik paling dekat dengan imam, saf perempuan paling baik paling jauh dengan imam. Jadi yang baik paling jauh dengan imam, kemudian diikuti, dipisahkan dengan kanak-kanak. Tetapi seperti yang saya kata, ini salah satu pendapat lah, antara lain mazhab Syafi'i memang menggalakkan demikian, namun sebagian ulama tidak menekankan peletakan kanak-kanak di tengah atau di belakang saf. Tempat berdiri kanak-kanak dan kaum perempuan adalah sebagaimana yang disebut dalam sebuah hadis berikut. Rasulullah SAW menempatkan kaum lelaki di bahagian hadapan, kemudian kanak-kanak dan seterusnya kaum perempuan. Sekumpulan ulama hadis kecuali Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, khairu sufufir rijal awwaluha. Sebaik-baik saf bagi kaum lelaki adalah saf-saf yang pertama. Wa syarruha akhiruha. Dan seburuk-buruk saf lelaki adalah di belakang. Wa khairu sufufin nisa akhiruha. Dan sebaik-baik saf bagi kaum muslimat adalah yang akhir. Wa syarruha awwaluha. Dan yang buruk adalah saf yang pertama, yang lebih dekat kepada lelaki demi untuk elakkan intermingle. Ya, demikian. Namun kita kena bijak. Kita kena lihat. Kadang-kadang saya lihat ya, orang dah belajar. Saya dah belajar dah Ustaz. Sebaik-baik saf bagi orang perempuan di belakang. Betul tak? Baik. Sebaik-baik saf bagi lelaki di hadapan. Jadi untuk kaum muslimin, apabila kita datang solat, jangan duduk di sebelah pintu yang di belakang-belakang, maju ke hadapan. Saf di hadapan lebih baik. Kaum perempuan pula, saf mana yang paling baik? Saf di belakang. Apa tujuannya? Supaya lebih jarak itu lebih dipisahkanlah. Betul kan? Itu antara lain matlamat. Akan tetapi apabila saf perempuan hari ini berada di tingkat 2 atau tingkat 3 masjid, bukankah telah dipisahkan? Betul. Dan ianya telah dipisahkan. Kalau memandangkan ianya telah dipisahkan, kita nak isi saf akhir dulu ke saf depan dulu? Jadi kita kena lihat. Kalau kita masuk, ni katakan imam tingkat 1, kita berada di tingkat 3, lift kat belakang sini. Lift kat belakang sini, kita masuk, ni dewan solat tingkat 3. Kalaulah kita masuk terus kita isi saf belakang ke depan, macam mana setiap orang nak masuk? Betul tak? Kalau demikian hanya tak salah untuk kita isi saf depan. Kecuali kalau masjid tu pijak, dia buat lorong tengah, kalau kita nak isi saf belakang, silakan. Akan tetapi memandangkan masalah di sini, tak mengapa untuk kita isi saf depan, kerana tujuannya untuk dipisahkan supaya jangan ada intermingling, supaya lebih dapat terjaga fitnah dan sebagainya. Okay? Jadi kita kena lihat benda sedemikian. Apatah lagi kita dah belajar. Kita dah belajar, kita jangan tengok literally hadis katakan saf yang paling belakang terbaik. Mati-mati kita nak saf belakang. Jangan. Kita kena tengok. Contoh, di sebahagian masjid, saya tahu Masjid Darul Aman dulu macam gitulah, sekarang saya tak tahu. Ya, kalau kita masuk tingkat 2, masjid dewan solat begini, tingkat 2 begini, betul tak? Kalau masuk pintu di sini. Okey. Jadi kalau pintu di sini kita kena isi saf belakang. Jadi kita masuk saf belakang. Okey. Akan tetapi kalau kita berada di masjid seperti mana saya katakan tadi, saf perempuan ni saf perempuannya tingkat 2 katakan. Dan pintunya di sini. Jadi kalau pintunya di sini, kita jangan isi saf di belakang, tetapi kita isi saf di depan. Jadi kita jadi seorang yang bijak. Maksudnya kita bukan hanya baca hadis literally saja, tetapi kita tengok pada keadaan dan konteks kita bagaimana. Supaya kita tidaklah sampai orang terpaksa melangkahi bahu ketika nak berjalan memenuhkan saf. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, di situ antara lain tempat berdiri kanak-kanak dan kaum perempuan. Namun walaupun kita katakan begitu, tak salah untuk kaum lelaki membawa kanak-kanak untuk berdiri solat bersamanya. Ada orang kata, Ustaz, nanti terputus. Tidak terputus. Ada budak ni. Budak ni manusia juga. Walaupun budak ni belum balik sekalipun, tidak terputus insya-Allah. Sah solatnya. Maksudnya sah solat di mana kalau ada kanak-kanak berada di pertengahan saf dan sebagainya akan kita kupaskan. Baik. Soalan seterusnya. Imam solat ada saf semua penuh. Kemudian kita datang lewat. Kita seorang. Kita datang lewat seorang. Apabila kita datang lewat seorang, persoalan mana nak berdiri? Kita nak selit kat sini ni masjid ni. Nak selit sini dah tak boleh selit, dah penuh. Nak pergi ujung sini tak boleh. Apa nak buat? Nak solat sini seorang, nak buat saf baru, kita solat sendirian. Apa nak buat? Saya tanya. Ya? Ya? Dah penuh dah. Ujung dah tembok. Dah tembok. Apa nak buat? Tarik satu jemaah ke belakang. Kita masuk tempat dia. Ha? Kita pergi tarik yang belakang ke depan? Yang ni. Kita tarik, kita kosongkan lah. Jangan kita tarik, kita ambil tempat dia. Kalau kita ambil yang tengah, semua nak kena bergerak. Ambil yang ujung, kita buat satu saf sini. Datang satu lagi seorang, dia tak perasan ada ujung, dia pun buat saf kat sini. Namun persoalan, adakah kita perlu tarik orang depan pergi belakang? Aku hukum kalau kita solat sendirian kat belakang. Adakah kita tetap dapat pahala solat jemaah atau tak dapat pahala solat jemaah pasal kita seorang kat situ? Itulah perbincangan akan kita kupaskan pada pertemuan akan datang insya-Allah untuk mengupas perbincangan itu. Wallahu a'lam. Akan kita kupaskan nanti adakah kita perlu tarik seseorang atau tidak, dan kalau perlu macam mana nak buat, kalau tak perlu adakah tetap kita dapat pahala solat berjemaah. Wallahu a'lam bissawab. Baiklah para jemaah, sampai di sini saja pertemuan kita untuk hari ini. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kalau sebelum saya tutup majlis, saya beri peluang kalau di antara kita ada soalan atau perkara ini kita bincangkan, boleh kita bincangkan. Silakan para jemaah. Hamba sahaya kan? Ya. Dengan hamba abdi, beza tak? Hamba sahaya dengan hamba abdi. Apa beza hamba sahaya dengan hamba abdi? Sama lah, ya. Baik, ada soalan lain? Sekejap ya. Baik, di sini ada soalan. Bagaimana cara menggantikan imam yang solatnya batal di saat rukuk, sujud atau duduk? Ya. Kalau sekiranya imam sedang berdiri, kita boleh suruh beliau itu berdiri. Orang belakang boleh terus ke depan lah. Kalau pada ketika imam batal, ketika sedang rukuk dan makmum pun sedang rukuk, maka imam boleh beritahu makmum tu boleh maju ke hadapan. Kalau imam sedang duduk atau sedang sujud, makmum pun boleh duduk, boleh maju ke hadapan untuk menggantikan imam. Perlu kita ingat bahawasanya menggantikan imam tidak semestinya kena maju ke hadapan dan berdiri di atas sejadah imam. Tidak semestinya. Jadi maksudnya imam telah batal. Jadi kalau katakan imam telah batal, imam toleh ke belakang, Ali engkau gantikan tempat aku. Ali niat jadi imam. Atau Ali
gantikan imam. Ali pun niat menjadi imam. Okey. Ali telah niat menjadi imam, Ali dah telah pun jadi imam. Ketika Ali bangun, Ali boleh insut ke depan. Insut ke depan seperti yang saya katakan, tak semestinya insut ataupun maju ke hadapan itu kena berdiri di atas sejarah imam. Maju ke hadapan satu tapak atau setengah tapak dah memadai. Jadi seperti mana saya katakan tadi, contohlah imam itu berdiri, ini imam berdiri. Jadi Ali berdiri di tengah-tengah, imam kat depan. Okay? Imam telah batal. Ali nak kena ganti imam. Ali ni maju ke depan, dah. Jadi Ali sedang solat, Ali maju satu tapak. Berarti Ali dah ke depan daripada jemaah, dah memadai. Tak semestinya Ali pergi ke hadapan. Katakan orang yang jemaah yang di belakang imam tak mengetahui. Okey. Jadi imam tengok, imam suruh orang belakang jadi imam, gantikan imam, semua tak faham. Jadi imam tengok yang ujung, Qasim awak jadi imam. Si Qasim ni diri kat ujung sini. Qasim maju ke depan, satu tapak, dah memadai untuk dia menjadi imam. Jadi kalau dia sedang sujud sekalipun, pada ketika itu dia sujud, dia niatkan jadi imam, sempurnakan sujud dia. Lepas tu Allahu Akbar, dia duduk, maju bergerak insut ke depan sedikit supaya dia ke depan daripada para makmum yang lain. Itu antara cara yang boleh dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah para jemaah, sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.